Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang hadis pertama pada bab yang kelima, iaitu berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat 95, yang mana mukaddimah tu kita bincang dah pada minggu lepas. Jadi pada malam ni terus kita pergi pada hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-37. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalik innama kana shayban fi sudghayh walakin Abu Bakr khadaba bil hinna wal katam. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Jadi Anas pernah Qatadah tanya Anas, apakah Rasulullah ni pernah mewarna rambut? Maka dia jawab, yakni Anas bin Malik jawab, dia kata tidak sampai seperti itu, kerana ubannya hanya ada di kedua sideburn dia tu lah. Godek tu mana sini, ma bainal udhun wan ainain, jarak yang ada di antara telinga ni, udhun dengan ainan, dua mata. Kita panggil sideburn lah, kita sebut orang kata panggil sideburn tu lah. Sideburn tu rambut asil, asil tu hanya ada di sideburn dia tu lah. Akan tetapi kata Anas, Abu Bakar dia warna rambut dia dengan hinna dan katam. Hinna ni sejenis pokok lah ataupun daun pokok yang mana dia untuk warna merah dia guna hinna, dan kalau untuk warna hitam dia guna katam. Tapi kalau guna campur dua tu dia jadi perang. Dia jadi agak tidak hitam dan juga tidak merah, kita kata perang lah. Baik, yang pertama perkataan Qatadah kepada Anas ni, Qatadah tanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewarna rambut? Jadi mana pertanyaan ini, pertanyaan Qatadah ni sebenarnya dia tanya, pernahkah Rasulullah menggunakan, pernahkah Rasulullah ni mana mewarna rambut dia? Jadi mewarna rambut ini iaitu merubah warna uban, itu maksudnya. Ni pertanyaan dia berkait dengan nak ubah warna uban, sama ada guna warna merah daripada hinna atau warna hitam daripada katam, ataupun tak kira lah kalau kita ni pakai biak siadah lah kalau kita guna gitu kan. Jadi dia tanya Anas. Kita kena ingat bahawa dalam pengajian kita ni, kalau hadis-hadis hak ni lah hak berkenaan dengan syamak ini, Anas lah paling banyak riwayat. Pertama sekalinya kerana dia ni khadam Rasul, dia banyak sama Rasul 10 tahun cukup. Masa tu umur dia setengah kata 10, setengah kata 11 umur dia. Mana muda, benar budak lah. Sebab itulah banyaklah riwayat dia. Baik. Jadi bila Qatadah tanya gitu, nombor 2 dia tidak sampai seperti, maknanya oleh kerana jumlah uban Rasulullah itu sedikit saja, maka tak sampailah ke peringkat melakukan mewarna rambut. Tak sampai ke peringkat mewarna rambut. Apa tu? Kenapa? Kerana uban Rasulullah sikit nak. Mula-mula dia sebut tu tak sampai 20 helai, lepas tu 20 helai, ada riwayat sebut 23 helai pun. Tapi tak lebih daripada tu, tak sampai, tak ada seriwayat kata sampai 30 helai. Tak ada. Setakat hak anak tengok lah. Tapi bila tutup
Tak tahu dia bila lagu mana. Anak pun mikir juga tu. Mana gaya nak benar tu. No. Sebab tu tak tahu. Boleh jadi juga. Cuma ni anak nampaknya begini lah. Sebab kalau ada syarah lain lah. Dia kata tu tak dia nampak. Dia nampak tu, dia boleh agak lah. Boleh jadi ada lagi yang dia tertinggal. Sebab ni sebab tu setengah ulama kata bukit tak penting 16 lah ke, 14 lah ke, 20 lah, 23. Yang pentingnya tak banyak. Kalau dia nak ayatnya sedikit. Mana kalau dengan sebanyak tu tak sampai ke peringkat kena warna rambut lah. Sebab lepas ni kita tengok dalam riwayat Nabi ni rambut dia kalau dia comel minyak rambut jadi hilang lagi. Tapi ada juga kita jumpa hadis. Sebab hadis ni berapa ni? 9 hadis. Ada juga sebut Nabi warna rambut dia. Kita tengok sebab ni. Sebab tu ulama dalam bab ni khilaf. Ulama berbeza pendapat. Begitu juga warna hitam. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Sebab apa? Saya nak bakar guna warna hitam. Maknanya benda tu boleh. Saya nak bakar tak mungkin dia buat yang bercanggah dengan Rasulullah. Ataupun dia faham bahawa rambut ni tidak semesti warna seperti yang Rasulullah warna. Sebab dia bergantung pada kesesuaian seseorang. Dan apa dia tu? Sebab dia tujuan nak nampak cantik, nampak sehat, nampak segar, tujuan gitu. Jadi tidak kata semua orang sesuai dengan warna hitam. Tidak. Dan guru anak pun dia kata dia lebih suka begitu juga. Jadi anak duk baca, duk tengok. Sebab dia ada syarah lain lagi yang ini. Sebab dulu anak guna syarah tu syarah kitab lain. Tebal juga kitab ni. Jadi adalah sedikit perbezaan. Jadi kitab ni lagu tu lah. Mana ulama tu tak sebut di dalam kitab. Ulama lain sebut. Baik, cuba kita tengok. Yang ketiga, jadi alasan Anas bin Malik, dia kata kenapa Nabi tu tidak sampai perlu mewarna rambut. Kerana uban yang nombor 3 tu, anak pun nombor tu mudah 1, 2, 3. Kerana uban yang ada di kepala Nabi tu hanya ada di saiban dia saja. Ni sini ada ni. Sini ada. Uban Rasulullah SAW hanya sedikit dan terdapat di bahagian saiban dia. Sedangkan di hadis Anas radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan sebelumnya sudah dijelaskan bahawa uban Nabi-nya ada pada 3 tempat saja. Mana? Saiban patut sini. Yang panggil ni antara sini, rambut sini, antara bibir dengan janggut. Itu aja. Lepas tu adalah di kepala pun ada juga sikit. Tapi tidaklah kata berubah semua pakat belakang tu, tak ada satu riwayat apa sebut gitu. Cuma dalam hadis ini, jadi kena ingatlah tu ada di 3 titik, mana 3 tempat maksudnya. Itu bahasa Indonesia. Yang keempat, perkataan Anas dalam hadis ini akan tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mewarna rambut dia dengan menggunakan hinna dan katam. Mana ada juga kadang-kadang dia guna hinna ataupun katam, ataupun dia campur dua tu menyebabkan jadi perang. Kena ingatlah katam ni untuk warna hitam, hinna ni untuk warna merah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar merubah warna uban ya. Kena ingat kalau kita nak bincang lidah rambut ni kerana uban. Mana kalau setengah orang tu memang rambut dia pasal merah gitu tu. Tapi tak berubah. Bagi anak tidak ada sunnah lah dia nak warna. Hak ni warna ni berlaku kerana beruban. Sebab dia nak sampai comel. Tapi setengah orang kata berubah comel. Tak payah sebab tu dia bukan wajib. Harus. Tapi setengah-setengah ulama kata sunnah. Bukan harus sunnah. Baik. Jadi kedua bahan ini, iaitu hinna dan katam, adalah sejenis tumbuhan yang memang sudah ma'ruf di kalangan orang Arab, yang digunakan untuk mencelup dan merubah warna. Hinna digunakan untuk merubah warna menjadi kemerah-merahan, sedangkan al-katam digunakan untuk merubah warna menjadi kehitam-hitaman. Tapi kalau kedua-dua tu hinna dan katam itu dicampur dengan aturan kadar perbandingan tertentu lah, dengan campuran yang tertentu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, maka warna uban akan berubah menjadi warna antara hitam dan merah. Ini maksudnya perak. Maksudnya perak. Sehingga warna tidak hitam legam dan juga tidak merah itu kita kata antara itu. Kerana ada nas hadis yang melarang mewarna dengan warna hitam. Ini ada nas. Itu tidak dinafikan. Dan tidak juga menjadi warna merah, merah nyala, merah murni, merah nyala. Tidak juga.
Akan tetapi hasilnya adalah antara kedua warna tersebut, atau kita sebut perang lah. Perang, ya. Baik. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewarna rambut kepalanya atau janggutnya. Dan di belakang nanti, hadis lepas ni lah maksudnya, dalam hadis yang akan menyusul nanti akan disebutkan hadis yang mana isi kandungannya mengisyaratkan bahawa Nabi ada mewarna rambut. Ada Nabi mewarna rambutnya. Hak sebalik daripada disebut oleh Anas. Anas kata tak ada, padahal ada. Tu kan. Okey, kita pergi kepada hadis yang keberapa ni? Yang ketiga, hadis yang ketiga. Hadis yang ke-38. Kedua. Yang kedua. Yang kedua baru ni. Yang kedua baru ni silap. Bukan hadis yang ketiga, hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua. Macam mana boleh silap? Okey, hadis yang kedua. Okey. Okey, hadis yang kedua, wa bi qad hadatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas qala ma adattu fi ra's Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyati illa 14 sya'rah bayda. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas, ia berkata, aku menghitung jumlah uban putih di rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 14 lah. 14 lah. Dia kata dia kira tu adat tu. Saya kira. Adat. Dia sebut ma tu sebab ada illah. Kalau tak ada illah tak ada sebut ma. Qad adattu, kita kata begitulah. Kalau kita tak sebut ma illah, kita kata qad adattu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14 sesungguhnya. Sebab ma illah ni dia jadi taukid juga. Sebab tu kita boleh terjemah sesungguhnya juga. Bila ada ma illah itu kaedah dalam bahasa Arab lah. Kalau tak saya guna tu tak apa. Tapi kenapa guna ma illah? Dia nak ayat lebih serius. Maknanya bukan main-main yang dia sebut. Misalnya kata, dia kata, tidak saya makan kecuali buah tamar sahaja masa. Nak bahasa tu bahasa tegah. Bukan bahasa ringan-ringan, tidak. Itu kaedah bahasa Arab lah. Sebab tu kalau kita buat ma illah, kita nak suruh mana kita tekat adat tu. Sesungguhnya telah saya hitung fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyati 14. Arba'ah tu tetap jadi maf'ulun bih pada adat tu lah. Baik. Jadi Imam dia kata 14 lah. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa uban yang ada di rambut dan janggut Rasulullah hanya sedikit, iaitu hanya 14 lah. Jadi kenapa hal 14 ni kalau dia nampak tu, apakah tepat begitu? Tapi kalau kita tengok sini, ya, dia sebut dengan bahasa tekan. Bukan kata agak-agak dak. Sesungguhnya sebab ma illah. Tak apa kita terima lah tu. Enggak berubah, dia ubah uban. Boleh minggu depan tambah lah. Dan disebutkan dalam Bukhari Muslim, dan disebutkan dalam As-Sahihain, yakni dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, dari jalur riwayat Rabi'ah bin Abdurrahman dari Anas juga radhiyallahu anhu, bahawa Anas berkata, Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi, dalam keadaan di kepala dan janggutnya terdapat 20 lauban. 20 pula ni. Apa tu? Kau tambah lah. Jadi makna riwayat tadi kali masa dia bila tu 20, 14. Ni masa wafat. Ni masa wafat mana hak letter ni? Akhirnya ni. Kita kata tak banyak 9 lah ibu. Sebab tu ada setengah riwayat kata 23 lah. Sebab tu lah kenapa hal nak ayatnya tak banyak. Hak tu nak ayat sebenarnya. Maksudnya jumlah uban di rambut kepala dan juga di janggut Nabi SAW tidak lebih 20 lah. Jumlah ini dianggap jumlah yang sangat sedikit lah. Maksudnya sikit. Nah tu. Oleh sebab itulah Anas dalam hadis sebelumnya mengatakan tak sampai peringkat nak warna rambut lah. Sebab sikit dah. Kerana kalau orang tak perhati 20 lah. Orang tak perhati tak nampak lah mana tu. Nah, lepas tu adalah ulama sebut ayatnya Nabi ni tubuh dia sehat molek. Sebab dia ialah kalau setengah itu uban ni boleh jadi kerana faktor penyakit pada, tapi tak mesti. Tak ada penyakit pun uban betul je. Ayah anak mula berbual tak penyakit.
Memang dia tak nyakit. Allah bagi dia gitu. Mana? Cuma lah ni ingat lah gua malah pula kadang-kadang gitu lah. Mana sekali dia boleh pergi lagi nusapa atas pada cucu teri. Bawa ke kita terus ni nak. Nak wan. Ada setengah-setengah orang tu gitu. Tapi ubat betul lah. Putih habis lah. Dia tak kira lah. Tapi Nabi nak yang sikit ayat tu ya. Sebab Nabi ni ulama kata ada juga ada ketua tu kesal pening kepala. Ada juga tubuh naik, tubuh dia jadi naik sikit. Gemuk lah kita kata. Perut dia ke depan sikit tapi tak sampai peringkat bunci lah. Tu memang ada disebut. Tapi kecil manis tu anak tak jenah. Ada, tak tahu Allahu'alam lah. Anak tanya guru Nabi kata, tak ada bunyi Nabi kena kecil manis. Sebab ada orang-orang kata ada seorang ustaz sebut gitu. Tak tahulah Wallahu'alam. Setakat kita tahunya tak ada kan. Orang Arab kecil manis tak ada. Sebabnya gini, sebab masa saya belajar guru saya kata Nabi dia tak guna gula. Dia banyak boleh kata dia guna tu apa yang kita panggil apa ni? Madu ya. Dia banyak madu dalam masakan dia madu, dia tak guna gula. Setahu kita lah. Setakat anda belajar. Wallahu'alam. Jadi dengan jumlah ini itulah sebab Anas kata mana tak perlu sampai ke tahap nak warna rambut tu. Sebab sikit dok. Ketika dia wafat pun, sebab mestilah kita kata masa wafat tu anak mungkin terlibat juga ni dalam proses mandi ke. Mungkin dia rapat benar dengan Nabi. Khadam Rasulullah. Padahal kita kata orang lain ada juga khidmat Nabi. Taklah siapa dipanggil khadam Rasulullah. Ini bagi khusus sahabat yang banyak yang terlibat secara langsung. Dan kalau kita tahu sejarah bila Nabi siapa, kemuk dia bawa lalu kan. Ni anak saya Rasulullah. Ambillah dia untuk dia berkhidmat dan ajarlah ilmu pada dia kan. Mak dia kata Ummu Sulaim. Baik, kita pergi pada hadis yang ketiga kan. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Iaitu hadis yang ke-39. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an shayb Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sah lam yura minhu shaybun wa idza lam yadhin ru'ya minhu. Kena ingatlah dia punya takhrir hadis tu anda asal baca sendirilah bawah tu kan. Hadis-hadis tu semua lepas daripada terjemah hadis tu dia buat takhrir. Kita boleh tahu selalu. Kalau ada hak dhaif dia ayat dhaif. Anda asal tu boleh baca sendiri. Baik. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis yang ke-39 ini daripada Jabir bin Samurah. Pada waktu itu dia ditanya. Siapa dia yang bertanya Jabir? Simak bin Harb. Dia tanya Jabir tentang uban di kepala Rasulullah. Simak tanya Jabir bin Samurah. Jawab Jabir, dia kata jika Rasulullah comor minyak, jika Rasulullah menggunakan minyak rambut lah, maka uban dia jadi tidak kelihatan sama sekali. Dalam syarah hadis tidak ni, tidak syarah hadis lain hak berkenaan ni, dia ada syarah Arab. Dia kata kerana kesan daripada kilauan minyak itu. Sebab ubat dia pun tidak nyata sangat putihnya. Bila buah minyak tu dia jadi tak apa nampak. Tambah-tambah kalau kena matahari tu jadi tak jelas. Tu dia sebut gitulah. Supaya Jabir sebut ni lah. Kalau dia comor, kalau dia guna minyak rambut jadi tidak terlihat sama sekali. Tapi kalau dia tidak guna minyak rambut, maka terlihatlah ubat dia tu. Nampaklah ubat tu. Jadi perkataan Jabir, jika Rasulullah guna minyak rambut, maka ubat dia tidak terlihat sama sekali. Maksud kata-kata Jabir ini, sebab kata-kata ini bukan kata-kata Rasulullah. Ini Jabir cerita tentang ubat di kepala Rasulullah itu. Jadi kata-kata Jabir ini merujuk, maksud dia ubat Nabi ini tersembunyi kerana minyak rambut itu. Sehingga tidak terlihat kerana jumlah ubatnya sedikit. Dalam ubat itu sedikit. Jadi bila kena minyak rambut jadi tidak nampak jelas sangatlah. Gitu. Jika beliau tidak menggunakan minyak rambut, maka ubannya boleh ru'ya, boleh dilihat, nampaklah, terlihat. Jadi hadis ini menunjukkan hal yang sama, serupa dengan hadis riwayat Anas tadi. Sebenarnya
bahawa jumlah uban ni ada di janggut dan rambut Nabi tu sangat sedikit. Kalau Sani sebut ni bila Rasulullah wafat tu tak lebih 20 helai. Jika beliau SAW menggunakan minyak rambut, guna minyak pada janggut dan rambut dia, maka ubannya tersembunyi kerana jumlahnya sangat sedikit. Gitu kan. Jadi hatta ni tak perlu huraya lah, kita boleh bahas sendiri tu lah. Begitu keadaan. Gapo dia point yang asalnya sikit. Uban Nabi ni sikit tak mana. Itu je lah. Baik, seterusnya hadis yang keempat, iaitu hadis yang ke-40. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Amr bin al-Walid al-Kindi al-Kufi qala hadatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar qala innama kana shaybu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Dia kata jumlah ubai Rasulullah ni tak sapa aku daripada 20 helai. Tak sapa. Tadi tak lebih. Sebab tu nak kata bagi lebih kurang ubai. Tak ada sebab hadis apa sahabat kata Rasulullah boleh ni, mana terang tengok ubai ni dah pakai sos kira tanda sos balik ni berapa, tak ada gitu. Dia tengok tu dia agak. Tapi dia yakin dengan tengok. Maknanya bagi dekat lah ni, maknanya mata dia dengan kepala lagi. Nahwan min isri itu kita terima lebih kurang 20 helai. Nahwan. Hak tadi maknanya tak lebih. Bahasa tu lebih kurang sama tu. Tidak lari jauh tu. Baik, dalam hadis ini, hadis riwayat Abdullah bin Umar jelas menunjukkan bahawa jumlah uban Rasulullah ni kurang 20 helai. Maksudnya kira-kira jumlah dia begitu lah. Kira-kira. Jadi kalau ada kata 23 helai pun jala juga tu. Lebih kurang begitulah. Jumlah ubai Rasulullah ni kurang 20. Jadi maksudnya kira-kiranya jumlahnya begitu. Dan hadis ini memiliki redaksi yang benar-benar sama dengan hadis Anas dan Jabir sebelum. Jadi tak jauh beza ni. Mata dia ni walaupun ada berbeza mata, tapi maksud dia tak jauh beza. Dengan sebut Anas, Jabir dan juga Abdullah bin Umar. Baik, seterusnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima iaitu hadis yang ke-41. Wa bi qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas qala qala Abu Bakr ya Rasulullah qad shibta qala shayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha asy-syamsu kuwirat. Jadi Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakar kata, ni ikut Ibnu Abbas lah. Ni dua orang sahabat. Sahabat Ibnu Abbas ambil daripada Abu Bakar. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah beruban. Maka Nabi pun jawab, yang membuatkan aku beruban adalah kerana surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Arti 4 surah ni lah. 5 surah. Nah. 1, 2, 3, 4. 4 surah ni lah kira-kiranya. Baik. Hadis yang hadis ke berapa? Hadis ke-6 sebab hadis ni lebih kurang sama. Kita pergi pada hadis yang ke-6. Wa bi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr. Kena ingatlah hadis 88 tadi tu, hak di atas tadi tu. Kena baca sendirilah. Dalam saat cuba tengok 88 tu. Dalam sanad hadis tadi, hadis nombor 4, hadis 40 tadi. Dalam sanad dia ni ada Syarik Al-Qadi. Berkaitan dengan hafalannya ada perbincangan yang masyhur di kalangan ulama hadis. Maknanya ulama setengah-setengah ulama dia kritik dari segi ingatan dia. Mana ingatan dia tidak berapa bagus. Syarik Al-Qadi. Namun hadis Anas hak kita baca tadi, hadis Anas di depan selepas tu. Selepas ni ada pula hadis Anas tu hadis Anas sebelum ni. Hadis Anas sebelum ni maksudnya. Maknanya menjadi syahid. Syahid ni penyokong. Apalagi hadis di hadapan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan redaksi dengan matanya begini. Allah mewafatkannya dalam kondisi pada kepala dan janggut Nabi hanya 20 helai. Maksudnya gini
Kalau ada ulama pertikar sanad hadis ni, kerana dalam sanad hadis 40 tu ada seorang perawi nama Syari Al-Qadi tu, dia tidaklah kata jadi kekal lemah tu, tidak apa-apa, sebab banyak lagi hadis lain yang sahih jalur riwayatnya yang mana matanya sama. Jadi ulama kata itu kerana dalam sanad dia ni ada seorang perawi yang bernama Syari Al-Qadi. Kerana perawi itulah sebab dia ingat tak kuat, jadi hadis tu jadi lemah. Jadi oleh kerana ada hadis-hadis lain yang sebut isu sama dan sanad dia tu sahih, maka dia ni jadi diterima juga. Jadi orang lain itu sebagai pembantu, penguat dia, supaya kita ngaji lah. Hadis tu maksudnya. Baik. Cuba tengok hadis yang ke-42 tu, ataupun kita kata hadis yang ke-6 lah. Saya baca sekali lagi hadis. Wa bi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Juhaifah. Kata Abu Juhaifah, dia kata para sahabat Nabi ada sebut, wahai Rasulullah, kami melihat engkau telah beruban. Sini dia tak sebut Sayyidina Waqah kan, tapi ada para sahabat Nabi. Ada para sahabat Nabi. Macam mana sebut para sahabat? Sebab qalu tu jamak. Kan? An Abi Juhaifah qala, qalu, telah berkata mereka. Siapa mereka? Para sahabat. Sebab tu dia timah para sahabat. Kalau dia kata An Abi Juhaifah qala, tu maknanya ada seorang sahabat tanya. Sebab dia guna qala. Tak sini guna qalu. Qalu ni makna ramai, lebih 3 orang kata. Sebab tu dia timah sini para sahabat. Jadi para sahabat ada tanya, wahai Rasulullah, kami lihat engkau telah beruban. Maka Nabi pun jawab, oh yang membuat aku beruban kerana surah Hud dan surah-surah seumpama dengan dia itulah. Kalau terjemah gitu lebih baik. Tapi dia terjemah ni betul-betul literal, dan saudara-saudari ni. Parut dia begitu. Kalau kita nak terjemah surah Hud dan surah yang seumpama ni. Apa sebut surah Hud ni? Sebab dia menyebut tentang kiamat. Berkait tentang kiamat. Tu maksud wa akhawat tu. Jadi kita terjemahnya yang membuatkan aku jadi beban kerana surah Hud dan surah-surah yang seumpamanya. Itu lebih baik lagi lah. Tapi tak salah dia terima tu secara literal. Menguap akhwat kan, saudara-saudari. Saudara-saudari. Orang lain. Lama kita tengok saudara-saudari punya sepuluh kan. Okey. Sebab tu bolehlah terjemah tu. Kalau kita terjemah kan, surah Hud dan surah yang seumpamanya. Surah yang seumpamanya. Gitu lebih-lebih tu. Bahasa Indonesia, kali dia guna gitu tu. Bahasa dia kan, tidak salah. Gitu, asal kat ikut lah. Kita tak guna gitu. Kau perempuan ni. Jadi maknanya bukan sahabiah pun ada juga. Lama lepas yang gitu. Tidak. Baik, cuba kita tengok kan. Yang menjadi sisi penetapan hukum dari kedua hadis di atas adalah hak sama, sudut samanya. Hadis 41 dengan 42 ni kan lebih kurang ni. Jadi sudut samanya ke dia? Yang membuatku beruban adalah surah Hud, Waqi'ah, Mursalah, Amma Yatasa'alun dan Idza Syamsu Kuwirat. Itu hadis 41. Dan sabda Nabi dalam hadis ni 42 ni, yang membuatkan aku beruban kerana surah Hud dan surah yang seumpamanya. Yang dimaksudkan dengan saudarinya. Yang dimaksudkan surah seumpama surah Hud tu adalah surah-surah Al-Quran yang mengandungi cerita tentang huru-hara hari kiamat yang sangat dahsyat. Itu maksudnya. Jadi surah-surah yang disebutkan di atas menceritakan tentang huru-hara hari kiamat. Oleh sebab itu ada riwayat daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, sesiapa yang senang bisa mengetahui, mana boleh mengetahui, melihat kondisi hari kiamat. Mana siapa dia nak tahu, siapa dia minat nak tahu tentang hari kiamat, sehingga hari kiamat tu seakan-akan berada di hadapan mata dia, seolah supaya dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Dia bacalah surah At-Takwir. At-Takwir surah Idza Syamsu Kuwirat tu lah. Baca tu lah. Baca surah Infitar, baca surah Al-Insyiqaq dan surah Hud tadi. Baca surah, sebab surah ni dia bincang khusus ni tentang hirup pikuk hari kiamat, tentang kekaluan hari kiamat.
Kerana ketiga-tiga surah Takwir, Infitar dan Insyiqaq menceritakan huru-hara dahsyat hari kiamat yang akan dialami oleh manusia. Ini dia panggil kiamat kubra. Kiamat kubra. Kalau kiamat surah tu mati, kita mati ni, itu dia panggil kiamat surah dari istilah ulama. Kiamat kecil untuk individu. Tapi kiamat yang kira-kira kiamat untuk melibatkan seluruh makhluk di muka bumi ni, hak tu dia panggil kiamat kubra. Runtuh langit, apa ni kita kata, gunung ganang hancur lebur, bahkan jadi debu berterbangan di udara sehingga tanah menjadi pada jarak pada kuku. Tu kiamat kubra ni lah. Baik, sebab munculnya uban di kepala tu, munculnya bukan di rambut. Bahasa dia orang kan. Tak nak ngepek, patut ku hati wak diri. Sebab munculnya uban di kepala Rasulullah, bukan kerana memikirkan urusan dunia atau kerana luput dari kemaslahatan, kerana tak ingat kepada keperluan akhirat, bukan kerana tu, atau kerana hati tertaut dengan dunia, atau kerana fokus Nabi, keutamaan Nabi untuk dapatkan kekayaan dunia, atau yang sejenis dunia yang merupakan kondisi, keadaan, target manusia ramai-ramai ni. Gitu. Siapa berubah cari harta, tak klik rumah. Nabi tidak gini tu. Tetapi kenapa Nabi jadi berubah? Kerana kuat memikir tentang akhirat. Fokus dia memikir ke akhirat semua. Jadi Nabi jadi takut, pusing. Tu sebab dia. Tu Nabi nak ayatnya. Baik. Jadi di sini perkataan Abu Juhaifah, dia kata sahabat kata tu, ada sahabat kata, kalau dalam hadis tadi saya nak wakil, engkau telah beruban, yakni terlihat uban di rambutnya. Apa sebut gitu? Sebab tu dia sini kata tujuan tanya, bukan tanya kata engkau beruban. Sebenarnya sebut gitu tujuan dia tanya, apa jadi beruban tu wahai Rasulullah? Sebut Rasulullah, engkau wahai Rasulullah telah ada uban kepala Rasulullah. Sebenarnya nak tanya kenapa ada uban. Menyatakan hakikat, tetapi yang dimaksudkan adalah kenapa berlaku hakikat itu. Mana hakikat Rasulullah berubah. Sekat tu ya, kata-kata sahabat, dia nak tanya sebenarnya apa berubah. Sebab tu Nabi jawab, yang membuatkan aku beruban adalah surah Hud dan surah-surah yang seumpamanya. Maksudnya sebab muncul uban tersebut adalah kerana aku sangat beri perhatian dan ingat semua terhadap hari akhirat. Siapa berubah kepala? Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang agungnya pengaruh Al-Quran, besarnya manfaatnya bagi orang yang mentadabburnya, memikirkan makna-maknanya dan mengetahui arah pendalilannya. Barang siapa yang melakukan hal-hal di atas, ia akan merasakan kesan positif yang sangat kuat yang menjadikannya orang soleh. Jadi boleh berlaku anjakan dalam kehidupan seorang. Jadi semakin baik, semakin berkualiti hidup, jadi cerdas dan bahagia di dunia dan juga akhirat. Itu kesan ingat pada hari akhirat. Tidak kata bila orang lemu atau kata takut, tak jadi gitu. Allah buat dia tak jadi gitu. Orang yang tak takut tu tidur tak bangun. Mai subuh tu tak bangun. Tu tak ada ingat hari akhirat. Kalau ingat hari akhirat je. Ni. Sebab itulah banyak dalam hadis Nabi suruh pergi kubur, suruh ingat ke akhirat, suruh ingat ke mati ke akhul. Mana orang panggil mati, dia panggil zaman perpindahan daripada alam musyahadah ke alam baqa, alam kekal. Baik. Jadi sesiapa yang mentadabbur, tadabbur ni kan bagi anak. Kalaulah setiap buah masjidnya ada buat dia tadabbur. Tadabbur ni bukan mengajar tafsir. Kalau mengajar tafsir ni 20 tahun tak habis kalau duduk guna tafsir, guna kasih di masjid tu. Tamu-tamu kalau ustaz tu pula tu jenis goreng. Saya 4 minggu. Tu 4 kali mati tak habis. Tadabbur ni ringkas. Misalnya kita baca ayat, okey ayat ni masuk gini. Okey, apa dia daripada hadis? 1, 2. Tu ya. Tu dipanggil tadabbur. Misalnya contoh ayat kita kata ayat surah apa ni, surah Al-Baqarah lah. Awak baik pada ibu bapa, suruh awak baik.
Dia ingat ayat buat apa? Suruh baik pada ibu bapa, berihsan pada ibu bapa. Tapi selepas tu ayat tu sebut betapa ibu ni menanggung kesusahan dalam 3 peringkat. Peringkat mengandung, peringkat melahirkan, dan peringkat menyusu sampai 2 bulan, 2 tahun tu. 3 ni kira-kiranya seorang ibu tu tak boleh nak royak lah ke peringkat dia. Susah luar biasa. Jadi tadabburnya mudah. Bapa sebut berihsan, Allah mewajibkan kepada anak buat baik pada ibu bapa, tapi sebut ibu lepas tu, tak sebut ayah. Tak ada lepas sebut ayah. Sekali dia sebut ayah. Bapa mesti timbul kemusyrikan. Kita ambil tu saja. Ibnu Katsir kata macam mana, atau panggil so ya. Ana ambil Syekh Sa'di nak ayatnya antara ibu dengan ayah ni, mana dalam agama kita dia beri penekanan jaga perasaan ibu lagi. Sebabnya apa? Sebab kedudukan ibu ni dia lebih berperanan dalam menjaganya. Yang mana pada ayah tak ada. 3 keadaan ni ayah tidak rasa. Ayah ni cari rezeki gitu ya. Jadi ibu betul. Kita tengok sendirilah masa kita kecil, tengok mak kita masa dia beranak pada adik kita tu dah. Lagu mana? Gak kalau anak 10 hari. Gak tu maknanya untuk seorang tu mengandung 9 bulan. Lepas tu beranak tu setengah tu mati, setengah tu gila bila anak mati. Berat tu. Ayah tak ada apa. Kadang-kadang kawan ni tak itu dia. Gitu lah. Lepas tu 3 tu nyusu anak. 2 tahun tu. Orang panggil lepas tu nak melepas nyusu tu pula tu. Anak jerit setengah-setengah. Kita tengok bubur apa tu, kunyit tau. Dia putih susu. Bak gigi macam-macam. Biar anak tak rasa. Gak jerit pula tu. Menggu jerit. Susah tu. Lepas tu kalau perempuan mak kita jenis kerja, nak tinggal anak dalam 2 tahun tu, bokok susu, kita tengoklah ke tu. Jadi mana apa Tuhan sebut tu? Nak ayatnya perkara ni mung tak boleh rasa. Ayah mung tak rasa, perempuan dia rasa. Jadi anak dia kena tahu tu. Jadi maknanya kalau dalam keadaan begitu, dia deraka lagi, tak dengar kata lagi mak dia, ni anak berat ni, lagu tu. Tu ya tak ada bolehkah ya? Lepas tu pergi ayat lain pula. Gitu Jadi kalau boleh hak tu bermakna benar bagi anak ni. Berapa jilid itu tu kita tadabbur dia bincang itulah 4-5 jilid. Ayat ini tafsir Quran tu ni dia mari ada dengan tadabbur. Aplikasi. 3 jilid. Aplikasi atau nama aplikasi. 3 jilid. 3 jilid. Asalnya sejilid, ngana tu sejilid bahasa Arab. Ada tengok tu. Padah tu. Kalau boleh khatam tu. Jadi mana kalau dah ada sejar tu kata ingat mungkin boleh sangka surat. Jangan digoreng lah. Klik goreng dulu, goreng nasi dulu. Maknanya banyak maklumat. Kita kenapa? Lepas tu nak ngaji tafsir nak dalam tu lain pula, ustaz lain pula. Kalau boleh khatam tu bermujunah. Ustaz Ani, Ustaz Muhammadi, beberapa orang ustaz-ustaz kita dua tu dia panggil tadabbur kan. Tu sini Ustaz ni cry kot. Tadabbur. Ada sini tak? Dulu Ustaz Muhammad dia boleh cari lah. Boleh maulid nak. Dr. Basit adik pagi. Dr. Basit ada buat. Ada kadang kaget. Kalau nak audit tu lain pula lah. 2 ayat 3 ayat adik pagi. Tapi tak apalah nak hari. Nak hari. Tak kena habis sejam nak hari. Dah. Setengah je. 45 minit. 45 minit. Tak ada letih tu 45 minit. Ahli psikologi kata 45 minit tak ada panas punggung. Maulid nak. Ni pun gitulah Sebab satu lagi dia panggil tadabbur hadis. Tadabbur hadis pun gitu juga. Sama ya. Sebab tu ulama pun juga istilah tadabbur. Sebab tu dia buat sini kalau orang tadabbur ayat Quran, mana hadis pun tadabbur juga. Mana kita ambil faham tak satu orang lah hadis ni sebab urut dia begini. Waktu panjang cerita ayat tu kan. Dia kena ada juga begitu pengajian kita. Baik. Jadi sesiapa yang mentadabbur Al-Quran dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, maka hati dia akan terpaut dengan hari akhirat. Perhatian dia akan tertuju pada hari yang sangat besar dan tanpa melupakan maslahat duniawi. Tapi dia tak akan tinggal dunia. Sahabat Nabi jadi gitu. Tidaklah kata bila ingat akhirat sampai hari duduk dalam keadaan baju pun tak carut, makan minum, jadi tinggal tu tak kerja. Supaya kita kata takut-takut agama lain. Tak jadi gitu. Takut agama lain sampai kerja dah nak minta dekah orang dah. Makan apa sebab khusus pada hari akhirat. Dia tak duduk rumah, duduk di sejid dia tu. Duduk di makbad dia, tempat ibadat dia. Islam tidak gitu. Orang yang paling ingat keadaan akhirat Nabi ada keluarga besar, berkeluarga tu. Nikah amal, lepas tu terlibat dengan masyarakat.
Semaya Jumaat jadi tu imam. Cuba tengok. Oleh sebab itulah di antara doa yang selalu didoakan oleh Nabi ni lah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia sebagai tujuan utama aku dalam hidup. Kita ambil dunia tetapi fokus kita pada akhirat. Sebab itulah ada dalam beberapa kitab yang Ana baca, dia kata kadang-kadang manusia bila ditipu di dunia, dia cari harta, dia tak guna pun. Nak makan sendiri pun tengah saya ke harta. Ni manusia yang dia telah ditipu oleh syaitan. Sebab tu dalam Quran kata wa amma bi nikmati rabbika fadhi. Harta tu itu gunalah untuk diri sendiri. Ni nak makan juga, padahal makanlah. Belilah pakaian, orang molek sikit tak apa. Hadis ni mana? Hadis ni ulama kata dia. Di segi tak ada hadis ni maknanya Allah suruh kita guna untuk diri sendiri harta. Jangan duk sakut setengah orang tu. Ni orang kedekut peringkat tinggi ni, yang nak sebut orang kedekut peringkat tinggi. Tapi dia ni bagus, pahala dia besar. Kita ayat kelemah dia, tapi pahala dia besar. Dia mengajar percuma ya, daripada muda sampai mati. Tapi dia kena penyakit kedekut. Kedekut dia kau kan. Siapa bini dia suruh guna bawel sebanyak ni ya sehari. Dia buat macam tu bawel. Patut nak kata kedekut peringkat tinggi, tapi pahala dia besar. Anak habis ngaji Quran, hafaz Ibn Asir dengan dia. Pak Maulana kata dia lah ngaji. Biarlah masalah dia tu peribadi dia. Kita tak sibuk dengan dia. Bukan dia nipu, bukan dia curi harta orang pun. Itu hal dia, kelemahan dia. Tapi kelebihan dia, siapa dia sanggup buat ngajar Quran daripada muda sampai mati. Kita nak wui biti pun tak siap. Kita tak ada arwah doa sayang kita. So dah nak wui biti tak siap. Aku beli nasi ke dia tu, nasi itulah wui ke dia. Ngapek dia. Dia wui nasi. Dia malu. Apa dia tak siap. Dia nak wui biti tak siap gak. Dia lagu kita tak ngamuk nak balik bunga gitu. Kalau dia keluar ada. Anak ayah tu sahabat biasa beli dia kai black kai. Dia takut pun tak boleh dah beli nasi. Ngapek dah ada dia mulut udah ustaz tu. Dia mulut dia pelik sikit. Tu kelemahan dia. Dia tak kelemahan dia. Sebab tak nak kata sebab tu dalam agama kita kelemahan peribadi sebenarnya dia tidak besar. Kalau nak banding dengan hak kebaikan dia, hak tu hak besar kena tengoknya. Ana sebut tadi nak ayat secara umum saja. Nak ayatnya orang ni kalau dia ada kelemahan pun kalau ada kelemahan kebaikan dia, tengok kebaikan dia. Dia boleh pergi ngaji sampai 2 kali 3 kali sehari, boleh tak apa dia rasakan ngaji. Tapi jangan alih dengan orang lain. Dia ingat ni muka surat pelik mati. Tu hawi dia. Dia atas kat kursi dia tutup kepala bunga dia kecil dia. Kecil dia. Kalau dia ciri pun sepanting itu dia. Dia tunduk itu. Telinga dia buka. Dia buka otak gitu. Dia ingat muka surat Quran dia. Pernah balik muka suratnya tiup kami balik kita tu hari. Buka muka surat. Aku ingat tu apa. Dia biasa itu mulut dia. Tebal tak baca dulu dia kata. Kalau akan dia keluar nanti lama. Berat dia wui. Jadi kalau kita telinga ni bisa lagi ngaji. Sebab tu keminggu item tebas-bas kita nak ngaji dengan dia. Kalau telinga ni bisa lagi ngaji. Anak tak ajar guru kata gitu. Dia pun tak ada kan. Dia kata kau orang tua. Orang tua dia kalau dia tak ada nak derah rumah. Dia tahu mari hak ni dah salah ni salah pun. Mu tak ngaji ke rumah. Lepas tu dia kata buat nyawi makan berapa. Belum. Aneh ni pada parut tak ayat ni tu. Lepas tu dia sungai tak apa. Esok pagi dia tak kata. Dia tak simpan dalam. Boleh juga kata. Tapi orang kena kata orang tahu depan dia. Jadi orang nak ambil warah. Dia reti ni Pak Kira. Saya nak habis warah ngaji dengan dia. Kena ada manusia gitu. Kekurangannya dia ada, tapi kelemahan dia kita pun tak nak buat tu. Kelebihan dia kita pun tak nak buat tu. Orang main ngaji 3 kali sepagi, lepas zuhur malam. Kita kan ada pergi 3, anak nak habis cepat ni takut tak ada ngaji hari ni, tunggu buat 3 kali. Dia tak apa ni. Cuma dia kata, tapi tak mahu. Dia gitu lah, pesen dia nak buat ni. Tapi betul lah kita dah ni tak ada. Bila dia mati tak ada orang sebut tu ya. Dia 2 orang, Tina saya, jatuh. Ini sebutnya jatuh. Tapi mati dua-dua. Kita rasalah kehilangan sebab tak ada orang yang ngajar gitu. Dia ni ngaji Mekah. Tahu sifat huruf dia royak begini, dia kata huruf ha kena hangi cuma ni, huruf kah berhangi ketika mati, ketika hidup dia tak berhangi. Dia kata ada juga atau mati masa berhangi. Setengah orang masa itu ada angin. Dia kata dia sebut lagi ngaji apa segi. Mudah kan?
Gitu Baik, jadi doa ni memberikan kaedah. Ni kena baca semua ni. Ini kita minta. Ni doa ni, Allahumma la taj'alid dunya. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia tu akbar hamina, target kita, hak besar dalam hidup kita. Hak kita naknya dunia tu hak besar. Akhirat tu hak besar, bukan dunia. Baik, cuba kita tengok. Ni penting, ni huraian dia. Doa ini memberikan kaedah bahawa manusia tidak menjadi kesalahan kalau dia beri perhatian kepada dunia untuk tujuan kemaslahatan di hidup dia, keperluan dia, dan juga keperluan anak bina, kerja, simpan harta, tak jadi masalah. Tetapi hak jadi salahnya mencurahkan semua perhatian duniawinya. Ubah terjemahan ni, takut tak faham. Ni berdasar harap. Mencurahkan semua perhatian duniawinya hingga mengabaikan tujuan utama ia diciptakan. Itu berdasar pada harap je lah. Sehingga dia abaikan tujuan sebenar dia diciptakan. Apa dia tujuan sebenar? Iaitu untuk jaga tauhid kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat, untuk bertemu Allah, serta membekalkan diri dengan kebajikan sebanyak mungkin untuk hari pembalasan. Jangan lupa. Jadi tak apa kita, sebab tu Nabi suruh. Kadang-kadang ada sahabat nak pergi derma kan, Nabi tanya, Nabi tak terima, kena sipir ke anak bina. Bahkan Nabi kata siapa dia meninggal dunia, dia sipir harta untuk ahli keluarga dia, lebih baik daripada tak ada harta. Kalau tidak kat isteri dia, yatakaffaf, Nabi kata. Isteri dia, anak dia tidak meminta-minta, itu lebih baik. Ni kalau dia meninggal mati tak ada harta, menyebabkan anak dia yatakaffaf, meminta-minta dengar, itu tak baik. Maknanya Nabi nak ajar kita kena rancang kehidupan ni. Kita mati, anak kita tak mati lagi, isteri kita tak mati lagi. Kalau kita perhati maknanya dunia tu dia ambil kira dalam kehidupan kita. Cuma jangan jadi target sehingga lupa akhirat tu ya. Sebab tu Ana sebut tadi, bila kita ada harta, kena sedekah sebahagian untuk akhirat kita. Sebab hal kita tinggal untuk anak bina kita ni, mungkin pahala dia tidak sebesar hal kita buat semasa kita hidup. Atau kena ingat tu. Bagi anak tidak perlu banyak pun, sebab Islam dia tetap mesti sebanyak ni. Setakat kita mampu, atas kekuatan iman kita. Tapi kena beri. Walaupun seria seminggu, walaupun seria sehari pun. Tak kena beri 30 riyal, tak biasa juga. Beri seria sehari sudah lah. Sebulan tu video buat 3 bulan. Tapi psikologi. Cuba tengok molek ni. Itu maksud hadis. Kita juga boleh mengambil pelajaran daripada doa di atas bahawa Quran ni adalah ubat untuk hati, penawar, syifa. Dalam Quran apa sebut? Syifa'un wa rahmah. Quran ni syifa dan rahmat, penyembuh bagi jiwa. Dan Quran ni dia berfungsi memperbaiki semua keadaan manusia. Setiap kali seseorang hamba mentadabbur Al-Quran, merenungkan makna-makna Quran dan apa sahaja yang hendak disampaikan oleh Al-Quran, maka dia akan menemukan jalan penghubung antara diri dia dengan Allah, dan hati dia akan fokus kepada hari akhirat. Dia jadi lagu tu kalau kita tadabbur Quran. Ni kalau baca tajwid gitu saja, tak tahu makna, dia tak akan dapat. Walaupun sedap setahun mana baca Quran. Kalau tak tahu apa satu, bacanya reti lah. Kadang-kadang ayat mengaku aku berlagu habis ni. Apa sebab tak tahu makna? Lagu tu rugi. Makna kita belajar tajwid tu memang betul lah tu. Tuntut tak agama. Selepas tu okeylah belajar tajwid mudah pak tua, tinggal tanda tinggal tafsir. Itu tidak menasabah lah. Di antara ayat-ayat dia waktu bersiap-siap dan menyiapkan bekal untuk menghadapi hari agung yang kekal. Ini tidak kekal dunia. Maknanya sepatutnya kita kena fokus hari yang kekal. Di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada usia ini, antara contoh ayat-ayat akhir. Misalnya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan bertakwalah kamu, yakni peliharalah diri kamu dari azab yang terjadi pada hari yang mana pada waktu itu, pada hari itu kamu semua akan dikerah menghadap Allah SWT. Tuhan terima mudah. Pada hari kita dimakit pada kubur tu, manusia pergi ke mana? Semua akan pergi ke satu tempat saja. Tak kira dia tu agung, kau dia tu presiden, kau tak kira dia siapa, semua akan pergi ke satu tempat. Dia orang panggil mahsyar. Mahsyar ni maknanya tempat dihimpunkan manusia. Barang siapa mentadabbur Al-Quran dengan cara yang benar,
dan sungguh-sungguh dia akan mendapat manfaat. Apa dia? Takwa. Ada kesan. Dia gini, ada sebut gini. Dia katakanlah kita fokus, kita boleh istiqamah sekali seminggu, tak apa dia. Mana orang ni kita pergi ngaji hadis, ngaji fiqh, tapi kita ambil soklah Quran, so ya seminggu. Dengan istiqamah, tak apa dia. Dengan ada kitab dia pergi saja, apa-apa sudah dong. No. Tu dia tak panggil tadabbur tu. Tak ada. Dia panggil tu dia panggil tanum. Tukar masalah. Tukar masalah. Tukar tu. Tu tak jadi lagu tu, dia kena ada kitab. Sepuluh bawa Quran. Tak apa dia, tak ada pun sebenarnya kalau Quran tak boleh. Tak perlu tak Quran. Tak apa dia. Tak perlulah kalau nak buat nota tu lagu baguslah. Kalau ada ustaz boleh buat nota gini, nota besar. Quran tak apa. Quran saja. Dia ada teks. Jangan ajar kita pergi pakai tahan telinga kita saja. Tu zaman dulu tu. Lama Jepun tu mengaji lagu tu. Cuba tengok lagi. Membekali diri untuk hari kiamat dan bersiap-siap menghadapi hari kiamat tersebut. Berbeza halnya dengan orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia saja. Tujuan dia dunia lah. Ilmunya yang paling tinggi adalah tentang dunia. Oleh sebab itu dia akan beruban kerana dunia. Beruban kerana dunia. Tak sih kita gini. Kita nak orang Islam ni beruban kerana akhirat. Kerana dunia juga akan jadi sakit, sedih dan gundah gulana. Alangkah moleknya kalau kita sakit, kita sedih kerana akhirat. Seperti mana alangkah benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radya wa illam yu'ta lam yarda. Nabi kata celakalah. Dia ta'isa ni dia ada dua terjemahan. Sama ada kita terjemah celakalah seperti dia terjemah sini, ataupun salah lagi ta'isa maknanya tidak beruntunglah. Boleh juga. Rugilah, itu boleh juga ta'isa. Rugilah hamba dinar. Hamba dinar memang orang yang cari dunia, cari duit ya hidup dia, fokus hidup dia. Siapa malas tak boleh nak peruntuk lagi waktu untuk pergi ke masjid. Orang nan ada ke satu cerita. Cerita ni cerita anak tahu ni bukan cerita dengan ngawedak ni hak ke benar. Dia buat direct selling. Siapa dia tak klik rumah? Sebulan lebih dia pergi pasar apa sampai bini dan katanya bini yang nak mahu. Bini yang buat pondok. Aku tak sedih hal dia. Bini dia hidup pondok. Mana tua dia penceng tapi dia ni jenis orang tubuh sihat. Tapi Allah wui dia. Dia pernah dalam beberapa bulan sebelum dia mengundurkan diri tu, dia pernah dapat hampir 100,000 sebulan dapat. 60,000 tu biasa. Apa anak dia boleh pinjam piti buat modal naik tu. Engko dia tua nak akhirnya. Banyak tu mau piti. Tapi bini lah hidup pondok. Lepas tu dia sebut mana? Dia ternyanyi buat sepopoci lah. Lucu sungguh tu. Dia pernah nyanyi buat sepopoci lah. Sampai dia macam cerca diri sendiri. Tak dia kata sepatut lepas pencen dia duduk masjid lah, tapi dia menyesal lah. Jadi akhir sekali hubungan itu tegang, tapi tak bercerai lah. Dan dia sudah meninggal dunia. Ayahnya pernah buat lama juga. Asal hampir setahun juga dia buat. Tapi boleh tahu 90,000 pernah sebulan anak di situ. Kalau siapa lagu tu maksud abdi tidak muncullah dia tu sedawa. Sebab anak sebut tu bukan salah dah cari, tapi siapa orang panggil siapa terabai keluarga, tak pergi masjid. Berat benar lagu tu. Sehingga hak duk sekali dia kata, malam nak tidur duk kecek lagi. Dia tidur maknanya 24 jam dia kecek tu tenang tu. Tu. Hak tu Nabi kata rugi benarlah hamba dinar. Wad dirham yani abdud dirham. Hamba dirham. Dan juga hamba qatifah dan khamisah. Ni nama mata wang juga ni, jenis mata wang juga. Mana harga dia lagi tu? Hamba dinar, hamba dirham. Hamba dolar gitu.
Hamba yen, no, kita wi hok jenis gitu ya. Tapi situ dia kita apalah. Dia jenis apa ni mata wang dia lah. Baik. Jika ia diberi maka dia senang, dan jika tidak diberi maka dia tidak rela. Makna kalau dapat dia senang hati, kalau tak dapat dia sedih. Kan orang menego tiba-tiba tak dapat, target nak dapat. Kita kata 200 riyal sehari. Contohnya. Tiba-tiba boleh 150. Tak cukup 50 riyal. Oh, dia akan jadi kecewa. Tapi orang yang fokus pada akhirat tak boleh. Dia ada, itulah orang panggil sukatan dalam agama, dia panggil qanaah. Setelah usaha tu dia ada pula satu pendidik, satu sukatan dia panggil qanaah. Usaha habis gerai dah, dia boleh semua tu. Kita qanaah. Qanaah ni apa? Kita reda rezeki sebenarnya. Esok kita kerja pula. Masjid boleh pergi, boleh dengar kuliah. Kita kata kalau dia ni tidak ni orang yang tahu agama, itulah maklumat agama dia dapat melalui kuliah tu. Nak baca, pahit bawa nak baca rumah. Nah. Tu Nabi sebut kena beringat kan tu. Tapi kalau dia tak dapat target dia, dia akan rasa sedih. Dia akan rasa sedih. Baik, seterusnya. Hadis yang berapa tu? 7. Hadis yang ke-7 kena tulis, ada tak tulis. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Wa bi qala hadatsana Ali ibn Hujr qala anba'ana Shu'aib ibn Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqitil Ijli. Gitulah kalau nak sambung kan. An Iyad ibn Laqitil Ijli an Abi Rimsah At-Taimi Taim Ar-Rabah qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa'araituhu faqultu lama ra'aitu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmad. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Rimsah tu. Abi Rimsah. Abi Rimsah At-Taimi. Jadi apa kata Abi Rimsah At-Taimi? Dia kata, aku pernah menemui Nabi SAW bersama seorang anak. Mana aku bersama anak aku pada waktu tu. Dia bawa anak dia, anak lelaki lah. Dia jumpa Nabi. Kemudian aku perlihatkan Nabi pada anak aku. Mana dia rayak lah, tu Nabi tu. Itulah Nabi ni. Dia rayak kanan dia. Jadi ketika aku tunjuk, aku perlihatkan Nabi SAW kepada anak aku. Takut tak faham. Kalau tengok Arab lah jelas. Mana aku rayak, ni Nabi ni. Aku kata gini. Aku kata pada hadza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi thawban akhdaran. Ini adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada waktu itu memakai 2 jubah yang berwarna hijau. Anda rasa jubah 2 hijau ni gini. Yang kita sebut dulu ada sini jubah bersalin dia tu kan. Dia panggil khullah. Cuma dulu warna merah. Mana 2 lapis. Misalnya contoh ni kalau anda pakai jubah ni dia ada selagi atas. Waktu tu dia nipis lah. Jadi hijau tu boleh jadi hijau tu rosa. Kalau dalam syarah tu dia sebut mana bukan hijau tu sama hijau. Boleh ada dalam tu hijau tua, hak ni hijau muda. Jadi nampak beza lah. Tapi comel lah. Dia kata, Abi Rimsah kata, pada waktu tu lah aku tengok rambut beliau sallallahu alaihi wasallam telah beruban. Dauban dia tu, dia kata warna merah. Tadi ke sebelum ni tak sebut warna merah, biasanya warna putih. Dia kata wasyaibuhu ahmar. Ubah dia warna merah. Lagu mana tu? Ahmad tu merah kan? Bukan abiyak sebelum ni. Kita sebut abiyak. Nah, sebelum ni kita sebut abiyak putih. Ni sebut merah. Baik, cuba kita tengok. Jadi perkataan Abi Rimsah, aku pernah menemui Nabi SAW bersama anak lelaki aku. Kemudian aku royaklah kepada dia, maknanya ni Nabi SAW. Maksudnya aku membuatkan anak aku melihat Nabi SAW. Aku suruh anak aku tengok, aku tahu ini Nabi. Boleh jadi juga ini pertama kali dia menemui Nabi SAW dan dia belum anak dia tu lah.
Abi Rimsah tu dia tahu lah Nabi. Boleh jadi sebelum ni anak dia tak kenal Nabi. Dia kata ni Nabi. Jadi ketika si anak telah melihatnya, sang ayah pun kata, ini adalah Nabi Allah, hadza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gitu. Jadi nak ayatnya, untuk nak ayatnya bahawa cerita dia ni betul, dia tengok sendiri sehingga dia boleh ayat keadaan Nabi tu macam mana. Masa aku tengok Nabi dan masa aku kata kepada anak aku hadza Nabiullah tu, pakaian Nabi pada waktu tu. Jadi orang yakin lah sebab kita lah. Saya jumpa Mufti besar. Masa tu dia pakai kasut. Tak akan lipat pun pakai kasut. Kita boleh ceritakan dia. Maknanya tengok betul tu. Maknanya dia kata dia tengok tu, mana mantap lah, betul dia tengok sungguh. Tu cakap dia. Supaya kita tengok lah. Saya tengok tadi aksiden teruk lah. Sampai motor masuk bawah pun kita tu. Anak pernah tengok sekali di Demik ni. Kita tengok pun lepas dah pecah pun. Omong-omong anak tengok. Dia baru orang kerja kan, baru makan nasi pagi tu habis. Di Demik. Tapi anak gitu dia baru-baru boleh tak siapa lagi. Kita pun pakai kamu, kita ingat tengok. Masa tu anak naik basikal pergi sekolah. Ingat, tu terbayar semua. Tu. Sampai kita telah tahu dia baru minggu pagi baru breakfast agaknya. Kena atas perut. Tu nak ayatnya. Kalau kita tengok dia kita ayat tu ria nampak. Ni pun dia kata masa aku ayat ke anak aku tu ni Rasulullah tu, pada waktu tu Rasulullah pakai jubah hijab. Cuma dia sebut sini dua jubah hijab, dia sebut gitu. Seperti izar, seperti izar, tak ada izar. Izar ni pakai bawah. Dasar lagi ridak pakai atas. Tu maksud dia nya. Maknanya pakai hak bawah tu hak dia izar ni, hak dia panggil hak pakai pinggir ke bawah dia panggil izar. Hak kalau pinggir ke atas ni ridak dia panggil. Maknanya hijab tu bukan khullah tadi. Tapi dia sebut jubah. Dia sebut jubah. Thauban. Sebenarnya kalau kita sebut thauban ni kalau dalam bahasa Arab bukan makna jubah pun, baju biasa boleh. Tapi bagi anak tengok sini kalau kita nak terjemah jubah tak apa tepat lah. Sebab apa? Sebab dua lah. Misalnya Nabi ada juga Nabi tak pakai jubah. Nabi pakai yang tidak jubah. Misalnya kita tahu kurta ke, maknanya hak seluar tu warna hijau juga, atasnya pun hijau juga. Maknanya sepasal Nabi pakai. Jadi kalau kita pakai sepasal pun tak apa, Nabi ada. Sebab tu gua anak kata, sebab kita kita ni malu masa ni kau nak pakai orang panggil sup Melayu. Kalau pakai sapi main ngaji orang depan je. Tanya dulu. Nak tahu tak juga tanya tu. Rasa bini mari juga. Ya aku tak agak dia tu. Kecuali kalau pakai sapi ngomong mungkin itulah. Tapi kalau buat gitu kan rasa orang pun mari tempat kita ni. Mana bobot ni? Pak ustaz dia sapi ni. Tidak sampai tapi maknanya kita panggil sup Melayu lah. Nabi makan. Mana izat hak bawah hijab ridak pun hijab juga hak bahagian atas. Ni. Maksud dari ucapannya hijab adalah hijau lah. Tak campur warna hijau saja. Itu makna hijau murni. Boleh jadi hijau kehitam seperti kain daripada Yamin. Boleh jadi juga dia tu. Tapi hukum mana bila sebut hijau tu mana asalnya hijau. Kalau ada lah sikit orang panggil jalur ke warna lain pun, tapi hijau lah dia panggil. Itu maksud dia. Dia sebut gini ni masa dia tengok. Mana boleh jadi masa lain Nabi tak pakai Nabi bukan pakai baju serupa sama warna. Dia rakyat masa dia tengok. Jadi dia sebut lagi. Dia kata masa dia tengok tu juga, selain daripada baju hijau dia sebut, dia tengok rambut Nabi ni berubah. Ada ubah dah rambut Nabi. Lama kan Nabi hijrah ke Madinah umur 53 tahun dah. Yang 53 tahun. Ini adalah sisi pendalilan dari hadis ini. Dan lafaz ini mengandungi beberapa kemungkinan. Kita bacalah perhabisiannya untuk sekadar hari ini. Jadi beberapa kemungkinan lah. Cuba tengok. Bila disebut rambut Nabi telah berubah. Kemungkinan pertama boleh jadi maksudnya adalah menyebutkan Nabi memiliki uban yang banyak. Boleh jadi juga. Jika ini dimaksudkan, maka hal ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan sebelumnya yang menunjukkan bahawa jumlah uban Nabi hanya sikit. Sebab apa? Sebab dia kata waqad alahu.
dia terjemahan dia tak nampak. Anak pun tak perhatian. Cuba perhati mula. Ni anak kena terjemah semula. Cuba ambil cuma garis. Garis qad alahu syaibu. Alahu syaibu ni maksud dia sesungguhnya dia telah kepala dia telah diatasi, dia telah mengatasi oleh uban. Sebab asyaibu tu jadi fa'il pada ala. Kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi asyaibu tu jadi fa'il pada ala. Hu tu dia panggil maf'ulun bih. Dhamir hu tu maf'ulun bih, jadi maf'ulun bih. Dhamir ni dia dhamir nasab muttasil bil fi'li, dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaji Arab tahu. Lepas tu kalau tak ngaji Arab dia tak tahu. Gitu. Doktor kata terima lagi kalau ngaji bahasa Arab. Dan ni ada 10 orang baru. Kan mudah. Jadi terjemahan dia tak cukup kat sini. Dia terjemahnya rambut baginda sallallahu telah berubah. Ada tidak gitu. Ala ni maknanya atas kepala Nabi tu ubah. Bila sebut ala ni maknanya dari segi bahasa Arab maknanya banyak. Alahu. Makna alahu seolah-olah telah uban telah mengatasi rambut-rambut lain atas kepala dia. Ataupun terai uban tu makna ala tu. Semua dia sebut sini. Sebab tu dia kata nampak macam. Lepas tu dia sebut pula merah. Mana merah ni berat benar tu. Daripada putih tu pergi ke merah tu. Boleh jadi dominasi. Makna dominasi lah. Sebab tu dia sebut. Dia kata kalau kita nak tengok rambut beliau telah berubah, ini adalah sisi pendalilan. Maknanya rambut Nabi dalam maksud hadis ni kalau dah Arab tu lah. Anak pun terlepas pandai. Arab. Sebab tu dia guna qad alahu syai'. Maknanya rambut Nabi ni berubah tu banyak. Dah, tu makna ala. Jadi kalau kita tengok sini jadi bercanggah dengan hadis sebelum ni. Bercanggah. Lepas tu kita nak peraduan. Cara peraduan dia ada beberapa kemungkinan. Apa jadi bercanggah dah pun. Kalau tadi kan paling tidak tak lebih 20 dinar. Tapi hal ni tak ni. Kalau bahasa Arab faqad alahu asyaibu tu maknanya ubah tu banyak maksud dia. Dah ubah pun merah. Tadi sebut putih. Baik. Kemungkinan pertama. Apa jadi beza tu? Boleh jadi maksudnya adalah dia nak sebut Nabi ni banyak ubah. Sebab tu dia kata waqad alahu syaibu wa syaibuhu Ahmad. Nak ayat banyak. Boleh dipaham gitu. Jika ini yang dimaksudkan oleh Abu Rimsah, maka hal ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah disebut sebelumnya yang menunjukkan bahawa jumlah uban Nabi sikit. Baru kita boleh faham. Kalau tanya faqad ala usyaibu tu kita tengok maka Nabi uban Nabi nampak justru banyak kalah tu. Baru kita boleh faham maksudnya. Sebab kalau berdasar pada terjemahan tu nampak tidak banyak juga. Baik, tu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau kemungkinan pertama tadi dia nak ayat uban Nabi tu banyak. Kalau lagu tu bercanggah dengan hadis sebelum tu. Boleh jadi juga dia sebut gitu, Abi Rimsah sebut gitu nak ayatnya yang dimaksudkan adalah adanya uban. Jika bukan ayat banyak. Jika demikian maka hadis ini tidak bercanggah, selaras dengan hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan sedikitnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran keduanya lebih baik. Jadi kalau kita tak sudi bercanggah dengan hadis banyak lagi, kita kena faham maksud waqad alahu syai'un, maka atas pada dia ada uban. Gitu ya kena. Dah ubah dia warna merah. Kalau tidak, kalau kita terjemuh maknanya atas kepala dia ada uban yang mana boleh difaham. Bagi orang Arab boleh difaham ini menunjukkan uban Nabi itu banyak. Kalau kita faham gitu, tak mahu. Apa dia akan bercanggah dengan sebab sahabat Nabi sebut tadi tak lebih 20, tak kurang dari tak kurang daripada 20. Ada sebut tak lebih 20. Ada sebut tak kurang daripada 20. Mana tak kurang daripada 20. Ada sebut 14 lah. Jadi bercanggah. Jadi kemungkinan kedua ni lah hak molek ni baru tak bercanggah. Yang terakhir dan ubahnya warna merah. Tadi sebut putih kali-kali sebut putih dia. Agaknya warna merah ini kerana bekas yang digunakan untuk warna rambut. Ataupun kerana ni kesal lah, kesal. Boleh jadi warna merah ni jadi kerana kesal. Dah itulah kesal merah. Bukan kesal merah ni kesal warna. Kesal warna tu bila dia semakin pudar tu dia nampak macam warna merah. Boleh jadilah. Ataupun kerana kesal Nabi guna minyak rambut. Boleh jadi juga. Di antara hadis-hadis di hadapan iaitu hadis Jabir, hadis hadapan dan hadis telah kita bincang dah maksudnya. Iaitu hadis Jabir menguatkan pendapat kedua. Jika Rasulullah
guna minyak rambut, maka ubannya tidak terlihat sama sekali. Jika beliau tidak meminyaki rambut, maka uban dia terlihat. Mana boleh jadi kesan minyak rambut tu. Jadi dia nampak, Abi Rimsah, dia nampak rambut Nabi tu nampak macam merah. Cuma mana nak sebut sekali lagi sini, tak sebut sini. Keadaan ini berlaku di luar bangunan. Keadaan ini berlaku di luar bangunan. Bila kena cahaya matahari, boleh jadi dia nampak begitu. Ada juga ulama sebut gitu. Cuma sini tak sebut. Dah kan dah kalau kena dah bila dia guna minyak kan rambut bila kena nampak macam mana dia sebut sebab dia nampak. Kan kita kan kalau rambut kita kena matahari duduk di luar bangunan kan nampak kadang-kadang tak serupa dengan dalam bangunan. Adalah sedikit perbezaan. Boleh jadi gitu juga. Sebab kalau nak kata nampak kami merah ni berat kali dah. Sebab ulama kata dok. Sebab ramanya kata putih ubah dia. Dan rambut Nabi ni asalnya hitam. Gitulah. Tapi ada juga sebenarnya ada juga yang sebut anda tak ingat mana kena cek semula lah. Anda pernah baca lah bahawa rambut Nabi ni dia tidak merah tapi ada lagi merah sikit sini. Sini ni dia panggil lahbun dia panggil. Hopot daun dia Abu Lahab kan. Abu Lahab tu dia sini ni dia pelak, dia kekok gitu. Di sini dia panggil apa ni? Sideburn dia kekok. Dan ujung dia tu warna nisan. Merah. Dan sebab tu dia orang panggil Abu Lahbin. Abu Lahbin tu mana ayah yang mana rambut sini dia tu macam pucuk api. Walhabin. Sebab tu orang Abu Lahab nama dia lain, bukan nama Abu Lahab. Tu gelar kunyah dia. Jadi Nabi pun sini dia ada juga wah gitu. Ada ulama kata gitu. Abu Lahab tu comel. Kalau kita tengok tak suka lah perangan nak yang rambut dia tu. Perwatakan dia orang comel Abu Lahab. Terkenal. Siapa ada syair sebut tu tak kecantik ke Abu Lahab. Tapi kuah pedal ini sampai mati. Dia lari, katanya dia lari pergi keluar, dia mati di perantau. Tak seketak, tak segrimeng anak dau dia. Ada siapa sebut gitu. Kita kata nasib dia lah. Dan ke pokok adik-beradik dia lari berimeh pada Nabi, pada anak dau. Dia lari, tak sih. Ada khas saya ke Nabi yang kira lah bila Nabi lahir. Okay, kita berhenti setakat dulu. Jadi hadis yang ke-8 ni kita bincang dalam akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.